Hi guys, welcome back to Gadget. Ini adalah Samsung Galaxy A54 5G. Semakin lama aku dapat rasakan yang Samsung dah mula berikan yang terbaik untuk smartphone mid-range diorang. Lagi-lagi A series kali ni, A54. Sejujurnya, sebelum ni aku tak pernah minat langsung dekat smartphone mid-range diorang. Sebab serius, diorang punya phone mid-range boring gila, biasa, spesifikasi pun biasa, tapi diorang jual harga yang tinggi. Tapi tidak untuk A54 kali ni, sebab dia dah cuba buat yang terbaik lah untuk smartphone mid-range diorang. Sepanjang guna phone ni aku rasa best lah. Aku dapat rasakan dia dah banyak improvement. Sebelum pergi lebih mendalam, kita tengok dulu design dia yang lebih kurang sama macam smartphone flagship diorang, iaitu Samsung S23. Tapi walaupun look dia nampak sama, tapi feel premium dia tak sama. Dia berbeza. Tak semudah itu yang korang jangkakan, Santiago. Sebab yelah, korang dapat look yang sama macam smartphone flagship, kemudian dia bagi feel yang sama macam smartphone flagship. Memang koyak kan siapa yang dah beli Samsung S23 tu. Tapi walau bagaimanapun, si Galaxy A54 ni dia dapat vibes flagship dari phone Samsung S23. Itu satu kelebihan lah dekat phone ni, sebab dia nampak sama macam phone flagship. Jadi untuk design dia kali ni, dia lebih simple dan minimalis berbanding Galaxy A53. Back panel dia ni menggunakan bahan binaan dari kaca dan dah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass 5. Untuk bahagian frame ni dia selesa untuk kita pegang, dia nampak macam logam tapi tak, dia sebenarnya plastik. So overall untuk design dia ni aku suka, selesa untuk kita guna, dan yang paling best dia compact. Untuk skrin dia pula, dia menggunakan Super AMOLED 6.4 inci, resolusi Full HD+, dan ada refresh rate yang tinggi. Brightness dia pun dah cukup tinggi untuk kita gunakan dekat bawah cahaya matahari. Untuk kualiti dia ni memang ciri khas Samsung lah. Warna yang dipaparkan cantik, warna yang vibrant, dan detail dia pun cukup tajam. 120Hz refresh rate kat screen phone ni pun buatkan dia jadi lebih sedap untuk kita scrolling. Rasa smooth je lah kalau nak scrolling TikTok, Facebook dan Instagram. Nak scroll apa saja kat phone ni, dia rasa laju je. Dan disebabkan phone ni menggunakan skrin Super AMOLED, sudah tentulah Samsung berikan fingerprint in display. Untuk fingerprint in display phone ni pun dah cukup laju. Jadi dekat bahagian display dia ni, dia dah cukup mewah untuk smartphone mid-range. Baiklah, untuk performance dia pula, smartphone ni menggunakan chipset daripada Exynos 1380, chipset daripada Samsung tersendiri, dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB. Jadi untuk performance kegunaan harian, rasanya tak ada masalah untuk smartphone ni, sebab dia mampu untuk berikan performance yang baik lah untuk kegunaan harian. Setakat nak scrolling Facebook, Instagram, semua tu, nak buat multitasking, memang tak ada masalah dekat smartphone ni. Memang dia akan berikan performance yang baik lah. Tapi kalau nak buat main game, agak kurang sikit lah kalau kita nak bandingkan dengan smartphone yang sekelas dengan dia. Sebagai contoh, main game PUBG kat phone ni, kita cuma dapat tetapan grafik HD High dan Smooth High. Tetapan grafik macam ni rendah sebenarnya kalau kita ukur dari harga jualan dia. Walaupun chipset daripada Samsung ni sebenarnya dia mampu untuk berikan grafik yang lebih tinggi untuk game PUBG, berkemungkinan besar ini adalah satu chipset yang baru dan developer belum berikan update lagi lah untuk smartphone ni. Tapi apa yang terjadi in future, sama ada developer akan berikan update untuk lebih tinggi dia punya grafik dekat phone ni, itu aku tak tahulah. Semua tu akan bergantung daripada Samsung dan juga developer tu tersendiri. Dan sejujurnya dia punya chipset ni sebenarnya mampu untuk berikan grafik yang lebih tinggi. Cuma by this time kalau korang beli Samsung A54 ni, inilah grafik yang korang akan dapat. Rendah gila dia punya tetapan grafik tu. Untuk Genshin Impact pula, dia punya default setting tu, kita akan dapat tetapan grafik yang low. Dan kalau main tu, dia punya game FPS berada dalam 30 sehingga 35 FPS secara konsisten lah. Dan sebenarnya kita boleh je naikkan grafik dia jadi lebih tinggi. Tapi phone memang akan cepat panas lah. Dia punya performance akan cepat drop. So better korang stay je dekat tatapan glow kalau nak main dengan waktu yang lama. Kalau korang cadang nak beli Samsung A54 ni untuk main game cara ekstrim, boleh lupakanlah hajat tu, sebab untuk main game memang kurang sesuai dekat smartphone ni. Tambahan pula, dia punya pengecasan
agak slow iaitu 25 watt saja. So kalau korang tengah main game dan bateri habis, nak charge tu ambil masa yang lama sikit lah. Dari 1% sehingga 100% ambil masa dalam 1 jam 20 minit. Dan seperti biasa, charger tak dapat dalam kotak pembelian. Untuk bateri dia sebesar 5000 mAh ni, bagi aku dia dah sangat cukup lah untuk kita jadikan dia sebagai daily driver. Dia dah cukup untuk kita guna seharian. Dan antara kelebihan performance dekat phone Samsung ni adalah software dia. Si Galaxy A54 ni dah menggunakan One UI 5.1 yang berasaskan Android 13. Dan Samsung janji untuk berikan 4 tahun OS update, 5 tahun security update untuk Samsung Galaxy A54 ni. Untuk sebuah smartphone mid-range kemudian dapat security update yang lama macam ni, memang kita takkan dapat dekat smartphone brand yang lain lah. Cuma ada dekat phone Samsung ni. Memang lama gila kot dia bagi. 4 tahun untuk OS update dan 5 tahun security update. Mantap. Baiklah, untuk kamera dia pula, Samsung Galaxy A54 ni hadir dengan 50MP kamera utama, 12MP ultra wide dan 5MP makro. Kamera selfie dia 32MP. Untuk hasil dia sangat cantik. Warna profile memang ciri khas daripada Samsung. Warna dia warna yang vivid dan warna yang punchy. Memang cantik gambar daripada Samsung Galaxy A54 ni. Secara peribadi, aku suka warna yang dihasilkan oleh phone mid-range-nya Samsung ni. Dan dynamic range dia pun luas, detail dia pun cukup tajam. So far aku puas hati dengan hasil gambar daripada phone mid-range-nya Samsung. Okey, ini adalah hasil rakaman kamera utama dia pada resolusi tertinggi 4K 30fps. Mantap sekali phone mid-range macam ni dapat rekod 4K dengan kualiti video yang padu. Kalau juga aku punya preview screen ni memang stabil lah, tak ada shaking-shaking dekat dia punya screen ni. So untuk warna pun just nice. Okey. Jadi ini aku jalan agak cepat sebenarnya untuk rakam video dan kestabilan dia masih lagi dalam keadaan yang baik. Okey. So untuk auto focus dia kita try 3, 2, 1. Okey, laju 3, 2, 1. Okey, kita try benda pula. 3, 2, 1. Okey. Alright, auto focus dia pun mantap guys. Sap. Nice. So macam inilah hasil rakaman daripada kamera utama Samsung Galaxy A54 pada resolusi 4K 30fps. Dan antara kelebihan lain yang ada dekat phone ni and tak ada dekat phone mid-range yang lain ialah phone ni hadir dengan IP rating 67. Jadi itu satu kelebihan yang agak rare jugalah dekat smartphone mid-range. Sebab even sekarang ni pun banyak lagi smartphone flagship yang tak menyokong untuk IP rating. Tapi dekat Samsung punya mid-range ni, dia dah bagi IP 67. Memang satu kredit lah, memang satu kelebihan dekat Galaxy A54 ni. Jadi dengan tanda harga RM1,899, kita akan dapat sebuah smartphone mid-range yang memiliki kamera yang padu dan design yang seakan-akan smartphone flagship diorang. Tapi kalau korang bercadang nak beli phone ni untuk main game, mungkin boleh buang daripada list pembelian phone korang lah. Sebab phone ni memang tak sesuai untuk gamers. Lebih sesuai kepada orang yang
nak gunakan untuk fotografi, lebih ke media sosial, lepas tu lebih tengok movie sebab skrin dia memang lawa gila, dan lebih kepada orang yang ada anxiety kalau phone masuk air sebab phone ni ada protection IP67. So guys, nampaknya itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye bye. Peace.